Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, selamat menonton dan mendengar perkongsian ilmu yang tidak seberapa ini, yang mana saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Masjid Ridwan Hulu Kelang, Selangor Darul Ihsan atas tajaan dan memberi peluang pada saya untuk menyampaikan kuliah pada hari yang mulia ini di bulan Ramadan yang penuh barakah, yang mana kita nak buat perkongsian untuk kita muhasabah dan untuk kita memahami realiti yang berlaku pada zaman sekarang ni tuan-tuan, realiti yang berlaku di keliling kita, realiti yang hidup bersama-sama dengan kita tuan-tuan, ya, seperti mana realiti yang kita hadapi sekarang. Kita hidup bersama-sama dengan coronavirus. Kita terdedah dengan risiko coronavirus ataupun virus COVID-19 yang kita takut. Yalah, takut. Siapa suka mati tuan-tuan? Siapa suka sakit? Semua nak sihat, semua nak hidup lama, betul tak? Mati ni menakutkan. Jadi takut tak takut itu perkara lain. Yang penting apakah persediaan kita sebelum mati. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak cerita tentang realiti yang berlaku dekat keliling kita. Iaitu keliling kita ni seperti mana kita hidup dengan COVID-19 dan kita hidup dengan pelbagai ideologi dan pemahaman. Banyak sangat pemahaman ni sekarang ni tuan-tuan. Semua duk dakwa dia sebagai Islam. Semua memperjuangkan hak kebebasan, hak beragama, hak seorang wanita, hak seorang pemuda, hak sebagai rakyat, hak sebagai Muslim itu sendiri. Yang lebih ironinya, yang lebih menyedihkan, dia berjuang ke atas menuntut hak seorang Muslim ke atas agama dia. Itu yang lawak. Sedangkan agama yang dianut, agama Islam itu adalah agama yang memberi hak yang secukupnya, lelaki perempuan sesuai pada tempatnya. Ya, nak kata sama rata, tak semua boleh sama rata. Perempuan mengandung, lelaki tak mengandung. Tak? Jadi ada kedudukannya. Dari segi sudutnya memang tak boleh sama rata, tapi ada orang nak minta sama rata. Dia tuntut, dia gesa agamawan-agamawan supaya ubah polisi yang supaya perempuan pun sama macam lelaki. Ini kita nak ceritakan bahawa tajuk tentang liberalisme budaya dan agama. Satu benda yang kita kata sangat bahaya, yang menghantui anak-anak remaja zaman sekarang ni tuan-tuan. Iaitu satu gerakan yang sangat bahaya, yang mana kalau kita lihatlah, yang boleh kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan liberalisme ni sebelum kita pergi lebih jauh lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Liberalisme ni kita akan lihat maksud supaya memahami dalam erti makna hakikat sebenar perkara yang dibahaskan. Jadi kita tak nak ceritakan definisi ataupun tak naklah cerita pasal pentakrifan terlalu mendalam. Macam kalau kita buka dalam tesis, master, PhD, jurnal, duk cerita pasal takrif saja dah 20 muka surat. Kita tak nak macam tu sekali lah. Kita nak cerita dari segi sudut, apakah sudut yang terbaik untuk kita memahami maksud liberal ni. Ya, maksud liberal ni tuan-tuan, kalau kita kata, saya petik daripada jurnal paper, iaitu Islam dan Liberalisme, antara maslahah dan mafsadah, dikarang oleh Profesor Madya Dr. Khalif Muammar. Ya, iaitu erti kata liberalisme ini dia macam-macam pentakrifan, ataupun kita nak bawa dari segi sudut penjelasan lebih mudah kita nak faham lah. Penjelasan yang lebih mudah untuk kita faham, iaitu memberi makna kebebasan manusia untuk bertindak tanpa paksaan.
Ini daripada jurnal paper Islam dan Liberalisme antara maslahah dan mafsadah, iaitu jurnal paper yang diterbitkan oleh UKM. Bukan calon-calon jurnal, bukan kita ambil daripada Wikipedia, tidak, kita ambil daripada jurnal akademik, yang mana diterbitkan pada 2018. Masih baru lagi lah. Kalau jurnal tu bawah dalam tempoh 5 tahun lah. Kalau kita yang biasa buat research ni, maksudnya dia masih fresh lagi lah. 2018, yang mana Dr. Khalid Muammar mengatakan secara dekompreskan masuk liberal ini, iaitu kebebasan manusia tanpa paksaan. Sebab tu kalau kita tengok golongan liberal ni, dia nak bebas semata-mata. Asalnya liberal ni politik. Politik ni dia tidak mahu tertekan dengan konsep feudalisme. Maksudnya pemimpin ada kuasa mutlak, rakyat tidak ada. Maka muncullah demokrasi. Daripada liberal lah munculnya sekularisme yang memisahkan antara politik dengan agama. Jadi pasal apa? Untuk menuntut kebebasan manusia. Maksudnya rakyat boleh jatuhkan kerajaan, rakyat boleh jatuhkan pemimpin, rakyat boleh jatuhkan begini. Nampak tu? Jadi kebebasan politik tu dibawa pada sentimen agama, dibawa kepada sentimen budaya, gaya hidup, sampai budaya pun dia nak kacau juga. Kita jangan terikat dengan budaya bangsa kita. Kita kena bebas. Kita jangan terikat dengan konsep-konsep ataupun restriction yang telah ditetapkan oleh agama. Kita kena bebas. Nampak tu? Kebebasan untuk dia lah. Tapi kebebasan yang tak ikut kehendak dia, tak nak. Dia tolak, tuan-tuan. Dia tak terima. Sama sekali dia tidak terima. Jadi inilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bincang sedikit dalam tempoh 45 minit. Kita nak fahamkan maksud liberalisme budaya dan agama. Baik, kita dah tahu dah. Seperti mana diambil dalam jurnal paper tadi, tuan-tuan, disebutkan tentang liberal ni maksud secara umum, bukan secara detail. Detail tu saya tak nak bincang. Detail tu biar ahli akademik yang cerita. Kalau kita nak cerita tentang detail, tuan-tuan boleh baca sendirilah jurnal paper. Banyak sekali. Tempatan pun ada. Kalau tak reti baca bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu pun ada juga. Banyak kat UKM, kat UIA, dekat UM pun ada cerita tentang liberalisme. Bagus. Satu yang baik untuk kita bawa supaya kita faham hakikat sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya kita faham. Dan liberal ni macam-macam. Liberal ekonomi. Kalau liberal ekonomi itu boleh dikatakan dia melahirkan kapitalisme, kapitalis. Yang mana bertentangan sama sekali dengan sikap komunis. Komunis ni memang disekat betul-betul. Ekonomi itu kerajaan yang memiliki. Orang kaya macam mana sekalipun, kerajaan ada hak untuk kontrol. Kerajaan ada hak untuk ambil harta dia untuk dikongsikan kepada rakyat jelata. Itu komunisme. Jadi kalau kita lihat zaman revolusi Perancis ni, tuan-tuan, yang mula protes tentang memisahkan antara agama dengan politik ni, yang mana kita lihat dari segi sudut pencapaian pergerakan ini, dia memukul canang pada rakyat. Dia kata kita nak kebebasan, tak nak terikat dengan undang-undang raja, yang mana raja ketika itu terlalu ikut, iaitu kata-kata padri. Kata-kata padri, yang padri itu yang mereka-reka agama mereka setiap kali nak menurunkan perintah, dia kata this is the words of God. Ini adalah kata-kata daripada Tuhan. Okey, bayar cukai dinaikkan. Rakyat kata janganlah, kami miskin. Ini kata-kata Tuhan. Maka atas kepincangan yang mana kuasa agama itu memang disalahgunakan oleh padri-padri yang menghasut raja-raja ketika itu, maka bangkitlah golongan Protestan ini, yang berlandaskan pemikiran liberal, kebebasan. Maksudnya rakyat berhak bersuara, berhak mengkritik, dan lebih jauh daripada itu, rakyat masyarakat boleh memilih kehidupan, gaya hidupnya. Walaupun padri ada, tak wajib ikut padri punya pendapat itu lantak dia, kami boleh bina pendapat kami sendiri. Nampak macam tu. Tapi asalnya maka lahirlah sekularisme. Pasal apa? Selagi mana tidak dipisahkan antara agama dengan politik, maka manusia akan terikat dengan agama, mereka tidak akan bebas sepenuhnya. Bila tak bebas, yang itulah boleh LGBT lah, boleh makan riba lah, boleh kapitalis duk makan duit orang gila-gila, jadi ahlong dan sebagainya. Nampak? Baik, daripada ada perkongsian mengatakan liberalisme dan khawarij moden sama ke Ustaz? Dia ada persamaan. Nanti ingatkan saya, kita nak bincangkan tentang persamaan. Yalah, dia tak sama sepenuhnya,
tapi ada, kata orang ni, bibit-bibit persamaan. Nah, ni kita nak menarik nak cerita ni. Ya. Jadi dibawa kepada sekularisme dan membebaskan masyarakat daripada pemikiran agama. Biarlah agama ini untuk nikah, kahwin. Kalau nak nikah pergi church, nak baptize pergi church. Tapi pendidikan ikut acuan, tak boleh terikat dengan pendidikan gereja dan sebagainya. Begitu juga pemerintahan politik mesti dipisahkan. Tak boleh ikut konsep-konsep kerajaan yang mana berpaksikan padri ketika itu. Ya. Tapi bila kita lihat dari segi sudut kebangkitan revolusi dekat Perancis tu, kita nampak mereka menentang agama mereka. Itu masuk akal. Memang agama mereka cacar merbah. Ya, bukan asal lagi agama Kristian dibawa oleh Nabi Isa AS. Bahkan memang mereka ubah 100%. Ubah kalam-kalam Allah, mengubah syariat yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tambah lagi untuk kepentingan diri masing-masing. Nampak tu? Jadi bila ada elemen macam ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka sangat sesuai kalau kita nak kata bahawa reformis di kalangan mereka tu menentang agama mereka. Sesuai. Pasal apa? Sedar agama mereka benar rosak. Tapi kita pula, di kalangan orang Islam pula, dia nak buat perubahan. Dia nak bawa revolusi Perancis tu dekat Malaysia, bawa dekat tanah Arab, bawa dekat India, dekat Perancis. Dia lah nak reformis, nak buat reformasi terhadap agama. Sedangkan agama Islam tu agama yang memang sudah baik. Agama yang tak menindas, agama yang kata hanya yang perlu kita letak otoriti yang paling besar, yang kita taat dan ta'assub hanya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sahaja yang wajib kita taat, dan tak boleh kita tolak, dan kita mesti taat tanpa berbelah bagi. Apa saja yang datang daripada Al-Quran, apa saja yang datang daripada Nabi, hadis-hadis yang sahih, wajib terima, tak boleh tolak. Kalau hadis mutawatir, kalau kita tolak, hukumnya kufur. Tapi kalau hadis ahad yang sahih, ulama' kata sahih, kita kata tolak, kita jadi fasik, berdosa. Nampak tu? Tapi dalam masa yang sama, acuan untuk memaham Al-Quran dan Sunnah mestilah diberi penghormatan pada para ulama'. Ya, para ulama' dalam masa yang sama, kita tak meletakkan para ulama' itu maksum. Ulama' itu terjaga. Walaupun ulama' ada kesilapannya, tapi ulama' dijaga dengan ada kritikan dan penambahbaikan antara ulama'-ulama' yang lain. Macam saya suka mengkaji fiqh mazhab Syafi'i, bukan mengkaji hukum hakam, tadi perkembangan je, tuan-tuan. Kita comparekan antara fatwa-fatwa ulama'-ulama' Syafi'i yang mutaakhirin, antara zaman Imam Nawawi ke zaman sebelumnya Imam Ghazali dan sebagainya, bagaimana pengkritikan berlaku. Maka ulama' ni yang tak sempurna disempurnakan antara satu sama lain. Nampak tu? Fatwa sana ada kecacatan, maksudnya riwayat kepada Imam Syafi'i itu ada boleh disanggah, ada kepelikan dekat situ. Fatwa ni pula keluarkan riwayat lain, dikaji dari segi sudut keabsahannya. Jadi antara satu sama lain kritik membetulkan. Maksudnya kita kata ulama' tak masum, janganlah kita tolak, jangan jadi golongan literal. Ya, seperti golongan Salafiyah Wahabiyah, sebahagiannya mereka literal. Ya, sebahagian mereka pula Salafiyah Wahabiyah ni menolak otoriti ulama'. Ini yang dikatakan tadi, liberalisme dengan Khawarij moden, iaitu Khawarij moden ni Salafi jihadi lah. Mereka ni menolak otoriti ulama'. Mereka menolak otoriti ulama'. Mereka tak pakai fiqh, mereka tak pakai usul fiqh. Mereka faham hadis, terus faham. Sedangkan nak faham hadis, nak faham Al-Quran, bagaimana nak mentafsirkannya, wajib melihat pada para ulama'. Ya, ini ada persamaan. Liberalisme dengan Salafiyah Wahabiyah Jihadiyah ni, tuan-tuan, mereka menolak otoriti ulama'. Dan kesannya, ya, ada satu YouTube yang pernah saya tengok dekat Mesir. Nanti kalau bagus kalau kita sharekan sama-sama, ya boleh tengoklah. Ada bekas pemuda yang berpemahaman Salafi Wahabi dekat Mesir. Ya, dia buat ijtihad dekat YouTube, dia keluarkan, tak silap saya 2-3 tahun lepas video tu. Ada lagi masih tersimpan kat YouTube. Ya. Ada seorang Salafi yang tukar kepada etis. Ya. Pasal apa? Puncanya apabila dilihat, dia kata dia tak percayakan ulama'. Tidak percayakan ulama'. Ya. Dan tak percayakan ulama', maka tak percayakan Rasulullah. Bila tak percayakan Rasulullah, tak percayakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kecil ni, tuan-tuan, daripada bawah. Nampak tu? Tapi Salafi jihadi, alhamdulillah majoriti tak pernah kita nampak lagi murtad dia, tak ada. Ya, adalah seorang tu saya sebut lah kat Mesir tu, betul, tak bohong, ni bukan cerita rekaan, bukan cerita 1001 malam ataupun Laila Majnun, tapi betul ada seorang Salafi dekat Mesir, pemuda yang bertukar menjadi etis.
ataupun lebih senang pemahaman anti Tuhan, tak percaya pada Tuhan. Asalnya Salafi. Salafi apa? Dia tak percaya pada ulama. Ini samalah tuan-tuan. Maka boleh jadi macam tu sekali. Hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah saya kata bahawa jadi orang Salafi ni mesti jadi ateis. Tidak, no, tak ada. Ramai saja yang Salafi Wahabi ni tak murtad. Cuma kita tak setuju cara pemahaman dia lah. Ya. Yang baru-baru ni alhamdulillah lah, mereka dah makin dekat dengan usul fiqh, alhamdulillah. Kalau ada yang tak pandang usul fiqh, tidak. Kita meletakkan ulama ni tak maksum. Ya. Tapi masalahnya orang letakkan ulama ni sama macam kita. Oh, ulama tak maksum, kita tak maksum. Oh, tak payah ikut ulama. No. Kalau ulama tak maksum, kita jauh lagi tak maksum. Kena faham. Ulama ada kesilapan. Ulama silap mungkin tak sampai 5 jari nak kira ni, ataupun tak sampai 10 jari. Kesilapan ulama. Tapi kalau kita punya salah sampai jari kaki, jari kawan, satu family, kita nak kira kesalahan tak terkira, tuan-tuan. Kalau kita buat silap lah. Ni saya ustaz mengajar, banyak silap. Saya masukkan makalah-makalah artikel dalam Facebook, ada yang tegur saya, ustaz ni fakta salah kot, ni salah, betul kan? Ya, betul. Oh ya, ini zaman internet, kita boleh buka Maktabah Syamilah, boleh rujuk kitab dan sebagainya. Ulama ni semua dalam otak. Kesilapan sikit tu biasa. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi terjaga agama kita. Agama Al-Quran dan Sunnah kita meletakkan sebagai satu tunjang yang utama yang wajib kita fanatik. Tak boleh fanatik pada mazhab, tapi hormat wajib. Tak boleh fanatik pada ulama, wajib hormat. Letak pada tempatnya, letakkan autoriti pada tempatnya. Sebab apa? Kita ni walaupun ulama ni tak maksum, kita jauhlah tak maksum. Kalau ulama ni, kalau ada sedikit salah faham terhadap Al-Quran dan hadis, mungkin boleh dikira. Kita lagilah kalau dibagi Al-Quran dan hadis secara mentah, lagilah tak boleh kita nak faham. Jadi konsep Islam, kita meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tempat yang perlu kita fanatik. Perlu kita fanatik, pegang kuat-kuat. Nabi kata, wa'du alai bin nawajiz, gigit, jangan kasi lepas. Dah pegang gigit, jangan kasi lepas. Ta'assub tu, ya. Ta'assub pada dua saja, Allah dan Rasul. Tapi menghormati ulama sebagai warasatul anbiya, yang mereka lebih faham kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ciri-ciri Islam itu sendiri, maqasid, objektif syariat, ya, masalah yang ada pada syariat itu sama sekali tak sama dengan Kristian pada zaman revolusi Perancis tu. Tak sama. Ya, mereka menindas wanita nak pergi, ya, nak pergi sekolah pun tak boleh. Sampaikan zaman Shakespeare dulu, tak sebelum Shakespeare apa, kalau dekat teater tu, teater perempuan pun tak boleh berlakon. Pendidikan dinafikan, tak boleh sekolah. Islam, Masya Allah, isteri-isteri Nabi SAW diangkat sebagai mufti selepas kewafatan baginda. Bahkan ketika mana Nabi masih hidup, ada Nabi perintahkan sebahagian wanita yang bertanya pada Nabi SAW tentang hukum hakam wanita, maka Nabi kata, kau tanya pada Aisyah, aku dah ajar dia dah. Nampak? Pendidikan diberikan dengan sempurna. Setelah Nabi SAW wafat, maka para sahabat dan tabi'in datang jumpa Sayyidah Aisyah, datang jumpa Ummu Habibah, datang jumpa Ummu Salamah dan isteri-isteri Nabi yang lain, minta fatwa, tuan-tuan, minta fatwa. Nampak? Jadi guru, jadi mufti pun ada, walaupun tak pegang tampuk itu secara berleluasa, tapi kedudukan yang mulia diberikan oleh masyarakat Islam, ajaran Islam itu sendiri. Wanita ketika zaman Nabi SAW, sebelum zaman Nabi, ya, wanita ni yang ditimpa haid, di-isolated kan, duduk dalam bilik asing-asing, tak boleh tidur sama-sama, tak boleh makan sama-sama. Bayangkan dekat rumah ni, tuan-tuan, bayangkan dekat rumah, isteri kita haid, tak boleh duduk kan sama, tidur isolated dalam bilik. Kita yang hantar makanan, macam penjara, tuan-tuan. Islam datang menghabiskan benda tu semua. Di ajaran agama Yahudi yang disesatkan oleh penganut-penganutnya sendiri, maka Islam membasmi pemikiran-pemikiran wanita. Walaupun dalam keadaan haid, dia boleh dicampuri, tapi bukanlah masuk ke kemaluan dalam kemaluannya, tidak. Boleh lagi nak bercumbu, boleh makan sama-sama, dia boleh masak dan sebagainya. Tidak dihina, diangkat martabat wanita tu, tuan-tuan. Wanita pergi perang, bukan saja duduk rumah, tapi pergi perang, bantu para sahabat yang mana cedera, yang mana dibalut, yang menyediakan makanan, dapat pahala jihad juga, tuan-tuan. Subhanallah, walaupun mereka tak pegang pedang, tapi yang disebutkan tentang Allah nak beri kemuliaan kepada golongan wanita ni dengan memberi pahala kepada mereka, iaitu memberi kemuliaan yang kita tak rasa ada pada agama lain. Wallahu alam. Ya. Itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebutkan bahawa revolusi terhadap agama kita, yang mana kita rasa benda tu perlu nak buat, tidak, tapi kita sebenarnya tak faham. Inilah
dilema yang berlaku pada anak-anak muda kita ni sekarang. Contoh, ada orang tanya, Ustaz, boleh ke Ustaz, ya, kenapa tak boleh nak dating? Ya, kita bukan buat apa-apa pun, kita tak ada buat apa-apa pun Ustaz, kami berjalan sana sini tu tak adalah sampai berzina. Dia kata, kenapa Islam mengharamkan? Dia muskil, ya. Dia punya point, ya. Remaja ni pernah DM saya, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, kenapa ketat sangat Islam ni sampai kami nak berjalan berdua-duaan pun tak boleh, naik motor sama-sama pun tak boleh. Ya, setakat ni kalau saya keluar dengan boyfriend saya tak pernah lagi berlaku benda-benda macam tu. Nampak tu? Poinnya, ya, maksudnya boleh je kalau nak keluar. Boleh je kalau nak dating, tapi dengan syarat tak buat apa-apa. Macam tu. Sedangkan saya kata Islam ni menutup pintu mafsadah, pintu keburukan. Nampak tu? Sebelum berlaku lebih teruk, maka benda ini perlu ditutup. Ya, memang ada dating 10 kali, 20 kali yang tak berlaku berzina dan sebagainya. Tapi berapa ramai? Itu mungkin boleh dikira lah. Tapi berapa ramai yang berdating ni, tuan-tuan, lama kelamaan kita tak tahu. Yang mana kita tak tahu ni, tuan-tuan, yang mana disebutkan dalam satu keadaan yang kita tak pasti, kita tak tahu, kita tak kenal, berlaku di belakang kita. Saya tengok orang dating-dating tak ada berzina. You tahu ke? You nampak? Dalam kereta ke, dalam rumah ke, dalam hotel bajet murah dan sebagainya, ada buat. Jangan main-main. Saya pernah, masa saya kerja kat TV Al-Hijrah, tuan-tuan, ya, ini pengalaman lah. Saya pernah kerja kat TV Al-Hijrah, yang mana kursus dianjurkan oleh SKMM, MCMC, Malaysian Multimedia apa benda lah kan. Dia security lah, MCMC. Maksudnya dia bagi kursus. Kami ni pekerja-pekerja media ni, dia bagi kursus. Dia kata ada pegawai MCMC, dia kata ada orang datang, dia kata minta siasat, dia kata ada video porno yang diterbitkan dekat Amerika, sampai kat sana diterbitkan, dikeluarkan video dia, isterinya sedang berzina dengan lelaki lain. Bini dia pakai tudung macam biasa, tuan-tuan. Saya tak kata isteri kita ni kena check, tak ada. Ya, nak menceritakan benda tu ada. Nampak muka baik, dia kata. Sebab apa? Benda tu hidden camera ke tak tahulah, mungkin ya dimasukkan. Bila masuk, bila dia macam YouTube juga, tuan-tuan. Saya tak tengok lah, Wallahualam, jangan kata Ustaz tengok, ya Allah, janganlah sangka baiklah, ya. Jadi benda ni dia rating tinggi. Bila rating tinggi, nanti dia akan dapat bayaran tinggi lah. Ni kadang-kadang ada orang dia buat bisnes melalui video porno juga. Dia ambil video porno, dia masukkan dekat website-website yang terkenal dekat negara Amerika tu, dia masukkan. Dia kata dia nak minta keabsahan, dia jumpa MCMC, dia kata betul ke isteri dia ni? Kata muka betul, ini betul, taik lalat dia betul, badan macam, dia tahulah kan isteri dia. Tapi saya tak tahu betul tak betul, wallahualam. Tapi nak ceritakan curang, perzinaan yang kita tak tahu, dan benda tu berlaku, Ustaz. Jangan, Ustaz. Laman saya jumpa dengan MCMC, dia kata, Ustaz, dekat laman web porno tu ada budak-budak Melayu yang umur dia 20-an, masuk dekat kelapa sawit, dia pakai tudung, berzina. Kita tak tahu. Tuan-tuan, buka lah, bukan buka. Memang benda ada. Kalau pergi dekat MCMC tu ada, Ustaz, banyak video-video porno anak-anak Melayu. So kita nampak yang tak dating tu, yang dating tu kita nampak zahir mereka tak berzina. Dekat padang-padang bola ke, dekat padang taman permainan ke, dekat shopping komplek ke, memang takkanlah dia nak berzina kat situ. Dan dalam masa yang sama, kita tak tuduhnya mereka untuk melakukan perzinaan. Tidak. Tak semestinya. Tapi tak mustahil daripada dating, pegang tangan, lama kelamaan benda tu dah biasa. Ya, betul. Mula-mula jumpa malu-malu segan, jaga distance 1 meter. Lama-lama distance 50 half meter, setengah meter. Rapat. Lepas tu pegang tangan. Pegang tangan dah biasa, peluk pinggang pula. Bila perut tinggal, raba. Dah terbiasa, tuan-tuan. Jadi sebab tu saya kata pada gadis tu, kata kenapa Islam larang dating? Sebab apa? Dia mafsadah. Dia memerlukan satu pencapaian yang kita tak nak berlaku keburukan pada masyarakat, pada penganut Islam. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak kata jangan berzina. Jangan dekati zina, iaitu jangan mendekati elemen-elemen yang boleh membawa kita kepada penzinaan. Nampak tu? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbalik kepada liberalisme agama, liberalisme budaya dan agama. Ya. Kalau kita lihat dalam liberalisme budaya ni, tuan-tuan, antara jurnal yang saya tengok juga, maksudnya liberalisme budaya ni makin menular dekat masyarakat kita ni. Yang mana boleh kita tengok, saya tengok, dia kata menekankan hak-hak peribadi.
Ya, manusia pribadi berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati. Ya. Okey, perasaan hati termasuklah kebebasan seksual. Nampak tu? Kebebasan seksual tu tanpa terikat dengan disiplin ataupun dengan hukum hakam syarak, tidak. You tak kahwin, you boleh berzina. Dan tambah lagi, ya, kebebasan seksual ni bukan saja laki perempuan yang tak ada hubungan, tak ada ikatan perkahwinan boleh mengadakan hubungan seksual, mereka bebas. Tetapi tidak kira gender, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ataupun lelaki dengan maknya, samalah lelaki dengan maknya dan sebagainya, ataupun perempuan dengan tomboy, samalah lesbian. Ini yang diperjuangkan tuan-tuan. Ya, sebab itu tak heran dekat Amerika tu ada imam gay. Ya. Dan ada juga saya pernah jumpa golongan gay ni. Ya. Dia kata apa salahnya gay ni? Memang dah fitrah dia macam tu. Dan memang hatinya kepada lelaki. Saya kata ini bukan fitrah, ini gila nama dia. Tapi kalau hati dah macam tu, nak buat macam mana? Dia kata. Lagi satu, gay ni dia mempromosikan kasih sayang. Kan Islam kan agama kasih sayang. Apa salahnya mereka nak sebarkan kasih sayang antara lelaki dengan lelaki? Saya kata betul, Islam agama kasih sayang. Tapi kasih sayang tu diletakkan pada tempatnya. Betul tak? Baik tuan-tuan, kalau kita kata kasih sayang kita pada isteri dan kasih sayang pada mak bapak sama tak? Cuba tanya, pernah tak isterinya, mana abang sayang? Sayang mak ke sayang saya? Saya kata tak boleh nak cakap. Kalau dia tanyalah, tak boleh nak bezakan. Kasih pada mak lain, kasih pada isteri lain. Kasih pada mak dia yang menjaga kita, dia membesarkan kita, dia kasih sayang yang memang takkan terputus. Manakala kasih sayang pada isteri lain, kasih sayang pada isteri ni ada kasih sayang kita, dia baik dengan kita, dia masakkan kita, dia tolong, dia lahirkan anak kita. Dalam masa sama, kasih sayang pada isteri bersyahwat, betul tak? Bohonglah tak syahwat tuan-tuan. Ada rasa, oi syahwat lawa isteri aku ni. Ya, tak sabar tunggu malam Jumaat lah. Bukan kita lucah lah, tapi kasih sayang isteri kita ada berunsur seksual. Tapi boleh tak letak kasih sayang pada mak bapak berunsur seksual? Tak boleh. Sebab tu saya kata tak boleh nak comparekan sayang isteri dengan mak. Dua-dua berbeza tuan-tuan. Jadi kalau kita kata, saya kata kasih sayang antara lelaki dan lelaki perlu letak pada tempatnya. Islam, kami sayang, saya sayang pada anda. You are my brother. Sayang seperti saudara saya sendiri, macam adik-beradik saya sendiri. Kalau anda sakit, saya pun rasa sakit. Anda susah, saya susah. Yalah tu. Tak macam tu lah kan. Tak ramai macam tu tuan-tuan. Sebenarnya. Ya. Baik. Jadi bab itu ni tuan-tuan, kita kata itu hakikat kasih sayang dipromosi. Bukan saya kata kita ni sama-sama lelaki, awak duk belik janggut saya, duk raba sabar sini macam saya ni perempuan. Itu bukan. Kena letak betul-betul. Nampak? Habis bagaimana dalam Islam yang menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengecam golongan liberal, golongan lesbian ni, golongan liwat. Ya. Allah mengatakan kamu ni golongan melampaui batas. Ya, ta'tunal fahishata, maksudnya mendatangkan penzinaan ini antara lelaki dengan lelaki. Maksudnya bersyahwat kepada lelaki ini dalam keadaan kita ni suka seperti mana suka pada perempuan. Allah jelaskan memang haram lah. Jadi letak pada tempatnya tuan-tuan. Jadi begitulah kita lihatkan daripada liberalisme, iaitu budaya ni, kebebasan seksual. Manakala kebebasan seksual ni tuan-tuan, dia minta kesamarataan lah, ya, sama rata macam mana yang boleh kita jelaskan lebih mendalam lagi tuan-tuan, lelaki dengan perempuan. Ada pejuang liberal, pejuang feminisme. Saya ada jumpa, saya pernah berborak dululah 4-5 tahun dulu. Siapa nama penceramah yang terkenal tu? Dr. Nick Salida. Dr. Nick Salida Suhaila tak silap saya. Ya. Saya pernah berjumpa dengan dia. Yang mana dia ni dia pensyarah dia pensyarah USIM, dan dia ada tulis tesis PhD pasal feminisme. Ya. Cerita pasal feminisme ni menarik lah. Tajuk dia bincangkan, dia kata feminisme ni ustaz, diorang ni pun ada macam-macam mazhab. Dia kata bukan feminisme, dia macam-macam mazhab. Liberal tu macam-macam mazhab. Habis dia kata apa yang boleh kita concludekan tentang macam-macam mazhab ni?
Ustaz, kalau tengok dari segi sudut perbezaan macam-macam mazhab liberal, mazhab feminisme ni tuan-tuan, sebab apa? Mereka sendiri tak tahu nak buat acuan macam mana. Yang sana tak setuju yang sini tak setuju kat sana kat sini duk hentam sana. Ya. Dekat sini dia kata ini feminisme Islam nak sama rata, tapi masih juga ada benda yang tak boleh sama. Dia kata macam tu lah kan. Ya. Yang sana pula tak, semua nak kena sama. Yang sana pula nampak mazhab dia tak, perempuan kena lebih. Itu yang dimaksudkan pesamarataan feminisme, dia kata. Celaru duk pantai sana. Islam berbeza pendapat, tidaklah sampai kita kata kita menafikan kat sana. Perbezaan pendapat dalam Islam beza dari segi sudut pemahaman nas hadis yang sama, Al-Quran yang sama, tapi berbeza pemahaman. Ya. Tapi tidaklah sampai menolak foundation ataupun asas yang dipegang oleh mazhab itu. Sebab apa? Asasnya apa? Al-Quran, hadis, ya, qiyas, ijma' dan begitu juga fatwa sahabat, masalah mursalah dan sebagainya. Tidaklah tolak, tapi hakikat perbezaan bagaimana nak membuat acuan mazhab masing-masing, iaitu melalui pemikiran yang berbeza. Kita tak nafikan dulu ada perang mazhab, ada yang itu yang ta'assub lah. Yang ta'assub ni bukan imam. Bagaimana Imam Syafi'i berdebat dengan Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Ya. Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani yang badan besar, gemuk ni tuan-tuan, dia berdebat, tapi mereka kata kita berdebat, alangkah baik kita ni berdebat sekadar perbezaan pendapat, apa kata kita dia tetap bersaudara. Nampak tu? Siap dia puji Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, ulama besar, dia kata. Imam Syafi'i kata siapa yang badan gemuk dia tak layak jadi ulama, kecuali seorang saja yang gemuk tapi dia lah ulama besar. Siapa? Iaitu Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebebasan seksual dan macam-macam lagi lah dia minta macam-macam. Dan kebebasan agama. Kebebasan pahaman ini juga dinamakan liberalisme budaya. Tapi kalau liberalisme yang melibatkan politik, ekonomi, tu lain cerita lah. Itu kita dah bincangkan tadi. Tapi itu sikit sajalah. Bab pemikiran ni saya tak mahir sangat. Cuma saya ada buat research sikit lah tentang bab ni. Ya, tentang budaya pemahaman agama. Jadi melalui liberalisme budaya ini, maka timbullah liberalisme agama. Maka dekat situlah muncul pluralisme. Nampak? Apakah yang mana ya? Saya pernah terbaca golongan liberal ini dia memperjuangkan ideologi pluralisme. Apa maksud pluralisme ni tuan-tuan? Pluralisme ni satu kebangkitan pemikiran yang mana dia nak menyatukan seluruh agama. Semua agama adalah baik. Semua penganut agama buat baik, masuk syurga. Tak kira lah, tak semesti orang Islam saja. Tak semesti saja beriman pada Allah, yang tak semesti beriman pada Rasulullah, beriman pada Nabi-Nabi dan Rasul, kitab-kitab hari kiamat. Ya, yang Hindu, yang Buddha, Gautama Buddha pun kalau buat baik, dia masuk dalam syurga. Ini sesat jelas. Ini diperjuangkan dalam pemikiran liberal yang banyak sekali kat Malaysia ni tuan-tuan. Ya. Antara sebahagian daripada pemuka ya liberal lah, ya, sistem in Islam ada sebahagiannya. Dia kata perlu kita mendidik masyarakat supaya syurga ini bukan hak eksklusif untuk orang Islam saja. Betul? Kata mana-mana agama kalau buat baik mereka berhak untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ni dalam Al-Quran disebutkan innad dina indallahi al-Islam, iaitu sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang berkehendakkan selain daripada Islam, apa dia dapat tuan-tuan? Maka dia tidak akan diterima, maka dekat akhirat dia tidak akan diterima sebagai kekasih Allah, sebagai hamba Allah, tidak akan diterima sebagai ahli syurga, tidak. Dan sedangkan dia dekat akhirat nanti termasuk dalam golongan yang rugi. Nampak tu? Ya. Antara hujah ya golongan liberal ni, dia berhujah, dia menyatakan bahawa Islam sendiri meraihkan pluralisme. Ya, meraihkan pluralisme yang mana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Tuan-tuan boleh tengok lah nanti. Boleh tengok terjemahan je lah. Saya bacakan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Terjemahan dia apa tuan-tuan? Terjemahan dia dalam Al-Quran ni, ayat surah Baqarah ayat 62 ni, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa katanya? Sesungguhnya orang yang beriman, ya, dan begitu juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Sabiin ahli fatrah yang mana hidup tanpa nabi, ya, yang mana ada kata dia sembah bintang tapi dia tak ada nabi yang datang turun dakwah pada dia, maka tak ada nabi pada zaman itu, mereka tak diseksa lah, ya, Sabiin, ya, dan yang beriman di kalangan mereka iaitu orang beriman, orang Islam, orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin, yang mereka beriman pada Allah, billahi wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat dan beramal saleh, maka Allah bagikan mereka ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada ketakutan ke atas mereka di hari akhirat nanti, dan mereka tidak akan rasa sedih apabila berada di padang mahsyar nanti di akhirat, ketika diperhitungkan amalan masing-masing, ketika dihimpunkan di padang yang besar, di padang mahsyar, tidak rasa takut. Yang mana Allah sebelum menceritakan orang yang beriman, orang Islam, ya, begitu juga orang Yahudi, Nasrani, orang Sabiin, mereka yang beriman pada Allah dan beriman pada hari kiamat dan beramal soleh, mereka akan dapat ganjaran yang besar, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan rasa takut, tidak akan rasa sedih dekat akhirat nanti. Nampak tu dia kata, nampak Ustaz? Ustaz tengok ayat ni 62 yang disebutkan bahawa ayat ini mengiktiraf pluralisme. Dia kata bukan saja orang Islam saja masuk syurga, ya, bukan saja orang beriman pada Allah dan Rasul ni saja beriman, tapi orang Yahudi, orang Nasrani dan orang yang Sabiin yang beriman pada Allah dan beramal soleh, mereka juga masuk ke syurga, mereka juga mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang kita yang tak ada ilmu bila mendengar hujah liberalisme ni, dia rasa macam wow, subhanallah, dahsyat betul, hebat rasanya. Dia kata teruja betul lah, betul juga, macam tu kita terimalah, tak kisahlah apa-apa sekalipun, asalkan dia buat baik. Sebab apa? Ayat 62 dia mengatakan orang Yahudi Nasrani kalau beramal baik, beriman pada Allah dan hari kiamat, ya, mereka masuk syurga walaupun mereka tak Islam sekalipun. Wah, itu dia tuan-tuan, ya. Tapi tuan-tuan, bila kita kata balik kamu ni tak faham Al-Quran dengan betul. Dalam kuliah semalam saya cerita pasal liberalisme juga sikit-sikit. Saya ceritakan bagaimana kepincangan golongan memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Saya pernah bertemu dengan seorang liberal, dia pengamal undang-undang, ya, dia perempuan, yang mana melalui online masa tu. Jadi mesej saya pun berborak dengan dia, dialog yang agak ringan, ya. Dia cuba mentafsirkan Al-Quran sesuka hati dia. Ini liberalisme, kebebasan pemikiran, tidak terikat dengan sesiapa sekalipun, tak terikat dengan metod ulama, tidak terikat dengan apa, ambil apa dia faham, dia terus faham macam tu saja. Nampak? Ya, saya kata macam inilah awak pengamal undang-undang dan saya bukan pengamal undang-undang. Ya, saya lepasan pengajian Islam, awak bukan lepasan pengajian Islam. Ya, tapi dari segi sudut credential, dari segi kelayakan, kamu ni nak cerita pasal undang memang layak lah sebab kamu lawyer. Okey, boleh tak kalau ada buku undang-undang Malaysia, contohlah kan, ini contoh buku enactment undang-undang Malaysia, saya buka, ya, yang bahasa Inggeris saya buka kamus Oxford, kamus biasa saja, ataupun kamus yang mana Google saya buka, lepas tu saya faham sendiri, boleh tak? Kata siapa awak bukan pengamal undang-undang, bukan awak tak boleh faham pun. Awak tak boleh faham pun sebab apa? Awak tak belajar undang-undang secara formal. Ada term-term yang perlu kamu bawa. Kamus pun kalau nak buka buku undang-undang, kamus dia berbeza, definisi dia berbeza. Kalau perkataan yang sama dalam dunia industri perkilangan lain maknanya, tapi kalau masuk dalam ekonomi lain makna dia, masuk undang-undang lain makna dia, tak sama. Jadi saya tak boleh lah baca sendiri, faham sendiri, tak boleh. You bukan pengamal undang-undang. Saya kata macam tu juga you lah. You dengan bahasa Arab pun tak tahu, anak enta pun tak tahu, fa'il maf'ul pun tak tahu, baca Al-Quran ada baris pun salah juga. Macam mana siapa you nak tafsirkan Al-Quran suka hati you, ikut mak bapak you. Tapi mak bapak saya tak sebut lah, dalam hati saya sebut kan. Nampak tu, ya. Jadi bila disebutkan macam tu, dia kata alah, ini kebebasan agama, itu undang-undang lain, tapi agama, undang-undang ni melibatkan hak manusia. Ya, kita nak tahu salah pembunuh dan sebagainya, kita nak sabitkan dia, kenalah orang yang special yang tahu. Saya kata Al-Quran sama juga. Al-Quran buku undang-undang juga. Undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala nak membawa manusia kepada cahaya, daripada kegelapan bawa kepada cahaya, bukan daripada cahaya ke kegelapan. Jadi kita nak tahu bagaimana cara hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran.
melalui hadis Nabi SAW. Yang tak faham hadis Nabi SAW akan membawa bencana yang sangat besar. Habis. Pasal apa? Dia salah tafsir ke Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kalau salah tafsir, kita kena rujuk pada ulama', saya kata. Ya. Jadi saya kata balik, dia kata tentang yang ayat you bawa, ayat yang ke-62 ini, yang berkaitan dengan pluralisme. Kononnya golongan liberalisme ni dikaitkan ayat 62 surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabi. Dia kata orang Yahudi, orang Nasrani yang beramal soleh pun tetap juga masuk syurga. Baik, ya. Saya kata salah satu cara kita nak tafsir Al-Quran mesti merujuk kepada asbabun nuzul. Ya, saya buka tafsir Ibn Kathir depan mata saya ni, tuan-tuan. Ya, apa kata Ibn Kathir? Ayat ini mestilah kita faham berdasarkan asbabun nuzul. Itu metodnya. Kalau nak faham buku-buku undang-undang, kena ada metodnya, ada cara dia, kena ada kamusnya, kena ada seni je macam mana nak bahas buku undang-undang. Sama juga kalau kita nak faham Al-Quran, ada metod dia. Pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau tak ada, kembali kepada penafsiran Nabi SAW. Kalau tak ada Nabi yang tafsir, kembali kepada tafsir sahabat. Kalau tak ada tafsir daripada sahabat, rujuk pada tafsir tabi'in. Kalau tak ada, rujuk pada syair-syair Arab, bahasa Arab, linguistik, balaghah dan sebagainya. Kemudian mantik dan sebagai usul fiqh. Oh, detail. Ya. Buku Ulumul Quran, Imam Suyuti, Imam Az-Zarkashi, Al-Burhan fi Ulumul Quran, Al-Itqan fi Ulumul Quran. Baca tu. Itu semua metod bagaimana cara untuk kita faham Al-Quran, tafsir Al-Quran. Jadi kalau kita lihat pada sebab turun ayat yang mengatakan konon Yahudi dan Nasrani kalau buat baik masuk syurga juga, ya, maka maknanya salah sama sekali. Baik, ayat ini tuan-tuan disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir. Ya, cerita tentang Salman Al-Farisi. Ya. Kata baina huwa yuhaddithu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idh dzakara ashabahu fa akhbara khabarahum fa qala kanu yasumuna yusalluna wa yu'minuna bik. Ya, masa cerita turun ayat ini ketika mana Salman Al-Farisi menceritakan bagaimana Salman Al-Farisi ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia ni berasal daripada Parsi. Dia ni asalnya agama pertama sekali yang dianuti iaitu agama nenek moyangnya agama Majusi. Dan dia rasa tak seronok, dia rasa macam hatinya beronta-ronta, apa betul ke agama yang aku anuti sekarang ni. Maka sebab itu dia lari daripada kampung dia pergi dekat Palestin nak cari agama. Sebab itu dah dia pernah belajar dengan orang Yahudi dan Nasrani, tok guru dia. Nampak tu? Ya. Jadi dia kata pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya, ada di kalangan tok guru aku, sahabat-sahabat aku yang aku kenal mereka pergi kat Palestin. Ya. Jadi Salman Al-Farisi ni sebelum dia masuk Islam dia pernah menganut agama Kristian dan dia pernah menganut agama Yahudi dan Nasrani. Dan kemudian dia pergi dekat Madinah, dia jumpa Nabi SAW dan dia nampak tanda-tanda kenabian Nabi dalam kitab Taurat dan Injil, nampak depan matanya, dia terus masuk Islam. Dia cari 3 tanda. 3 tanda ni tuan-tuan yang dijumpa dalam Taurat ada pada Nabi SAW. Maka time tu juga dia masuk Islam. Dan dia cerita pada Nabi, wahai Rasulullah, ada di kalangan sahabat-sahabat aku orang Yahudi, ya, yang mana mereka ni beriman pada engkau. Dia kata akan turun. Masa tu Nabi tak muncul lagi. Mereka berpuasa, mereka bersolat, mereka bersedekah, ya, dan mereka menceritakan tentang engkau, dan mereka kata kalau engkau turun mereka semua akan beriman pada engkau. Tapi tak sempat jumpa. Tak sempat jumpa tuan-tuan, mereka dah meninggal. Tok guru dah tua-tua dah meninggal lah. Sebelum Nabi diturunkan dia dah meninggal lah. Ya. Jadi golongan Yahudi macam ni tuan-tuan, bila datang Nabi Isa, mereka beriman pada Taurat dan beriman pada Injil. Dan mereka kata kalau turun Nabi akhir zaman, kami juga akan beriman dengan Nabi akhir zaman. Tapi mereka tak sempat jumpa, meninggal dunia. Dan inilah yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi tentang tok guru mereka yang sembahyang, berpuasa, taat pada agama, taat pada Taurat dan Injil, ya, tapi tak sempat jumpa kamu, tapi tak beriman dengan kamu. Tapi kalau mereka jumpa, mereka akan beriman. Adakah mereka tu ahli syurga? Maka Nabi SAW berkata, wahai Salman, hum ahlun nar, sesungguhnya mereka ahli neraka. Maka Salman sedih, ya. Jadi maka turun ayat Al-Quran menegur kesilapan Nabi SAW. Nabi maksum. Tapi maksum itu maksud dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi kalau buat silap, Allah yang tegur. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Bahawa Al-Quran ni bukan ciptaan Nabi. Nampak tak? Allah sendiri yang tegur Nabi. Kalaulah Al-Quran ni itu ciptaan Nabi, Nabi tak masukkan unsur-unsur macam ni.
Ya, menunjukkan bahawa itu memang Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sendiri kena tegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW ditegur oleh Allah, sesungguhnya orang Yahudi yang beramal soleh, yang beriman dengan kau tapi tak sempat jumpa, beriman dengan nabi-nabi yang lain, mereka juga masuk ke dalam syurga Allah. Maka Nabi pun sampai kata, aku silap. Allah kata mereka semua adalah tok guru kamu yang tak sempat jumpa aku, yang tak sempat beriman dengan aku, mereka termasuk di kalangan ahli syurga. Maka Salman pun tersenyum, ya. Dan saya kalau tok guru Salman kalau jumpa tu, saya mereka akan jadi seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam Yahudi, yang mana dia tahu, dia nampak Nabi akhir zaman, dan ciri-ciri Nabi akhir zaman tu yang termaktub dalam Taurat itu disebut, dia nampak pada Nabi, dia beriman pada Nabi SAW. Macam tu lah. Itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala golongan ahli kitab yang dah Nabi datang dah muncul, ya, mereka tetap tak beriman, mereka tolak, bahkan mereka ubah ayat suci Al-Quran ikut kehendak mereka. Yang tanda-tanda kenabian Nabi itu yang dicerita dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, yang mana orang Yahudi ni mereka kenal Nabi akhir zaman seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Maksudnya tanda-tanda Nabi akhir zaman ditulis dengan jelas, sejelas-jelasnya. Tapi mereka kecewa yang keluar Nabi akhir zaman bukan di kalangan masyarakat Bani Israel, tapi masyarakat Arab. Mereka tak puas hati, mereka tolak, dan mereka ubah tanda-tanda kenabian Nabi kulit putih, ya, tak tinggi tak rendah, diubah semua-semuanya. Putih dia keluar, tukar jadi hitam dan sebagainya. Pasal apa? Dia nak menafikan kebenaran yang ada pada Nabi Muhammad. Dan ini dikecam oleh Allah banyak sekali, tuan-tuan. Dan saya tanya pada liberal, kata, kalau ayat yang mereka menghina Bani Israel, apa cerita yang menghuduk ahli kitab, disebutkan minal ladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi yaqulu sami'na wa asayna. Ada di antara orang Yahudi yang merubah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, merubah Al-Quran itu sendiri. Ya. Maka yang Allah Subhanahu Wa Taala mengecam mereka. Saya kata, macam mana ayat ni yang mengecam Yahudi dan Nasrani? Kata, you tak faham ayat tu, cuba fahamkan saya ayat tu apa. Dia tak ada pula, dipusing sana sini pula. Dia ambil satu ayat saja nak memenang ke pluralisme. Dia kata Yahudi pun Allah puji, sedangkan Yahudi Nasrani yang Allah puji, yang mana mereka yang berpegang pada agama, betul-betul agama Nabi Musa dan Nabi Isa, dan turunnya Nabi Muhammad, mereka beriman kepada Nabi Muhammad seperti Abdullah bin Salam. Nampak tak? Ataupun mereka yang tak sempat jumpa, meninggal sebelum Nabi diutuskan sebagai Nabi SAW. Nampak tak? Bukan Yahudi yang ada pada zaman Nabi yang cuba nak bunuh Nabi, berkomplot dengan kafir Quraisy nak membunuh orang Islam. Tidak termasuk dalam ini. Ini sangat-sangat bahaya, tuan-tuan. Maka kita jangan mengikut rentak golongan-golongan yang cuba menghancurkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemikiran dan kebebasan mereka. Jadi antara ciri-ciri liberalisme agama, mereka nak tafsirkan agama mengikut sesuka hati mereka, tidak mahu terikat dengan kaedah-kaedah yang disepakati oleh para ulama. Tuan-tuan, apa-apa ilmu pun ada kaedah. Ada mana-mana nak repair kereta pun ada kaedah, tuan-tuan. Tak boleh sesuka hati. Nak buat bangunan ada kaedah. Nak buat matematik ada kaedah. Sains pun ada kaedah. Begitu jugalah ilmu pengajian Islam. Begitu jugalah nak faham Al-Quran dan hadis, ada kaedah. Tak boleh sesuka hati. Dan kaedah inilah yang di double standardkan oleh golongan liberal. Mereka nak menghalalkan dan mereka nak melunaskan perjalanan itu mengikut hati mereka, tuan-tuan. Sebab itulah mereka mentafsir Al-Quran mengikut sudut benak hati dan nafsu mereka. Sebab itulah tak menjadi hairan, kita kena jaga anak dan isteri kita, anak remaja kita, supaya tidak terkesan dengan ideologi liberalisme. Sangat bahaya. Saya tengok dekat internet, ya, bila golongan-golongan liberal ni buka status, ramai yang komen. Yang ramai yang komen tu sedih, ramai Melayu, tuan-tuan. Pasal apa? Bila kajian yang dilakukan, kenapa golongan muda ni mula cenderung pada liberalisme? Sebab kebebasan. Mereka tak perlu tukar agama. Ya. Kalau dekat barat tu, yang mereka tak kata kami Muslim, tapi kami ikut Muslim, kami ikut ajaran Islam sesuka hati kami. Ada liberal kata saya Muslim tapi tak sembahyang 5 waktu. Bagi saya sembahyang 5 waktu tu tak perlu. Yang perlu kita hanya mengucapkan terima kasih pada Allah. Tak perlu nak solat 5 waktu. Itu tafsir Al-Quran sesuka hati lah, tuan-tuan. Nampak tak? Ya, sebab tu saya kata golongan liberalisme yang menghalalkan LGBT. Dia kata sebab hati dah suka kepada lelaki, dah suka pada perempuan. Kalau macam tu, kalau ada orang katakanlah nanti you ada anak lelaki dan anak perempuan. Katakanlah anak lelaki tu dia jatuh cinta dengan adik perempuan dia.
Kata, boleh tak? Oh, itu tak boleh. Tak boleh pula. Kenapa tak boleh? Ini adik-beradik. Apa pula? Dan naluri dia suka ke adik dia perempuan. Tak boleh halang. Dan naluri jatuh cinta pada adik perempuan dia. Tak boleh halang. One day nanti tiba-tiba anak perempuan you jatuh cinta pada suami you. Jatuh cinta pada bapak dia sendiri. Wali'adzubillah. Boleh tak? Oh, tak boleh. Tak boleh ni. Apa pula? Kenapa tak boleh? Itu bapak dia sendiri. Sama juga. Lelaki tak boleh, tak sesuai. Kalau awak kata anak perempuan tak sesuai berkahwin dengan bapak dia sebab keturunan. Sama jugalah kita kata lelaki dengan lelaki tak sesuai. Yang lelaki dan perempuan. Nampak tak? Yang tidak ada hubungan mahram. Mereka tahu double standard. Maksudnya mereka mentafsirkan agama ikut sesuka hati mereka. Caca merbah, jauh daripada segalanya. Baik tuan-tuan, dalam tempoh yang diberi 45 minit ni tak cukup sebenarnya, banyak ya yang saya nak cakap, tapi setakat itu sajalah. InsyaAllah ada masa lagi kita akan bincangkan lagi rentetan daripada perbincangan berkaitan dengan liberalisme, agama dan budaya ni. InsyaAllah ada masa kita bincangkan lagi. Terima kasih kepada mereka yang sudi turut serta dengan kuliah zuhur saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan ribuan terima kasih pada Masjid Ridwan atas peluang diberikan kepada saya kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berrahmat kepada kita semua dan kita dapat manfaat, dan Allah jaga kita daripada kepincangan pemikiran liberal yang merasuk diri kita dan ahli keluarga kita. Minta Allah lindung kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika.